Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihil kiram wa tabi'ina wa tabi'it tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Yang dikasihi pengurusi masjid dan ahli jawatan kuasa, Tuan Imam, pegawai syarak, pimpinan masyarakat, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Terlebih dahulu kita memanjatkan syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita dapat bersama-sama menunaikan solat berjamaah walaupun masih dalam PKP, namun keizinan diberikan untuk kita berjamaah. Maka janganlah kita melepaskan peluang untuk hadir ke masjid dengan mematuhi SOP yang telah ditetapkan. Kerana SOP juga adalah merupakan suatu perkara yang penting dalam menjaga nyawa kita, dan ulama telah memfatwakan dalam suasana pandemik maka solat berjemaah dengan menjarakkan itu tidak memberikan kesan ataupun tidak mencacatkan insya-Allah solat berjemaah kita, kerana kita ada lagi yang lebih penting untuk dijaga, iaitu nyawa dan juga kesihatan kita. Dan alhamdulillah kita berada dalam majlis ilmu yang semua kita maklum bahawa Allah sangat menyanjung orang-orang yang berilmu dan menuntut ilmu. Dalam sebuah ayat Al-Quran Allah menyebut, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, syahidallahu annahu la ilaha illallah la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qista. Ayat ini yang bermaksud Allah Ta'ala menjadi saksi bahawa sesungguhnya tiada Tuhan melainkan Dia. Dan juga Allah mempertaruhkan malaikat juga menjadi saksi. Dan Allah sebut orang-orang yang diberikan ilmu juga menjadi saksi bahawa Allah Ta'ala itu tiada Tuhan melainkannya, dan Dialah yang memerintah dengan penuh keadilan. Ayat ini kata para ulama adalah merupakan ayat yang menunjukkan penghormatan dan juga penghargaan serta keagungan yang Allah Ta'ala berikan kepada para penuntut ilmu dan juga orang-orang yang mempunyai ilmu pengetahuan. Nama mereka digandingkan dengan para malaikat, dan Allah Ta'ala menyatakan bahawa mereka lah yang akan menjadi saksi bahawa Allah tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Sebab itu hari ini kita tengok para ulama, walaupun mereka meninggal dunia lebih 1000 tahun, hampir 1000 tahun, nama mereka tetap disebut. Ketika orang tidak kenal pun siapa jutawan pada zaman Imam Syafi'i, siapa tokoh koprak yang paling berjaya pada zaman Imam Al-Bukhari, tak ada siapa pun yang ambil peduli dan mengenal nama-nama mereka. Bahkan kubur mereka pun tidak diketahui, tidak diziarahi. Bahkan keturunan mereka sendiri pun mungkin tidak tahu di mana kubur mereka. Tetapi nama para ulama, Al-Bukhari Muhammad bin Ismail, walaupun dia bukannya orang Arab, dari segi kewarganegaraan dia adalah merupakan seorang warga negara Rusia, Azerbaijan, tetapi namanya meniti di bibir umat Islam pada hari ini. Hampir-hampir tidak ada umat Islam yang tidak mengenal bila disebut nama Al-Bukhari. Bahkan orang mengetahui bahawa bila hadis itu disampaikan, diriwayatkan oleh Al-Bukhari, maknanya hadis itu
merupakan hadis yang sahih. Walaupun Imam Al-Bukhari di hujung usianya dia telah menjadi orang yang terbuang, tidak dipedulikan, bahkan difitnah, namun kerana ilmu yang dia ada, walaupun dia mati tidak disanjung, selepas kematiannya namanya disanjung sampai sekarang. Imam Al-Bukhari mengajar manusia penuh dengan keikhlasan. Dia tidak peduli dengan sanjungan manusia. Dia mengalami keadaan pernah disanjung, pernah dia balik ke negaranya dan dia disanjung sehingga kan 4 kilometer rakyat beratur untuk menyambut ketibaan Imam Al-Bukhari. Kelasnya dihadiri oleh puluhan ribu, tapi akhirnya dia difitnah oleh gurunya sendiri yang merasa cemburu dengan kealimannya dan ramainya orang menuntut dengan Imam Al-Bukhari, menyebabkan orang mula meninggalkan kuliah Imam Al-Bukhari. Dan ketika pada masa itu golongan Mu'tazilah memainkan peranan, sehingga ulama-ulama ahli sunnah difitnah, dan Imam Al-Bukhari telah dibuang negeri dan dia mati dalam keadaan dibuang negeri. Tapi pada hari ini siapa yang tak kenal Imam Bukhari? Dan nama guru kepada Imam Bukhari walaupun dia alim tidak dikenal oleh masyarakat awam, hanya dikenali oleh mereka yang mengkaji ilmu hadis, yang mungkin membaca kitab ulama tersebut. Tetapi orang-orang awam tidak mengenal nama mereka, dan nama yang dibuat negeri iaitu Imam Bukhari menjadi ternama sampai sekarang. Sebab itulah kita mesti menghubungkan diri dengan ilmu. Jangan hendak beribadah sahaja tetapi tidak mahu menuntut ilmu. Ini adalah kecuaian dalam kehidupan kita dan menyebabkan banyak perkara yang maklumat terlepas. Dan mungkin saya dah selalu beritahu, kadang-kadang kita dengar satu hadis, satu ayat Al-Quran dalam majlis ilmu, dia boleh menyelamatkan kita sepanjang hayat kita. Begitu juga kesesatan yang dipegang mungkin boleh menyebabkan sesat sepanjang hidup. Dulu saya pernah mengajar di Sarawak dulu. Ada seorang yang digelar ustaz lah juga. Orang tua dah umur 70 tahun lebih. Dia masuk ke kampung, dia adalah jual barang dia tu. Kemudian anak murid saya beritahu, dia kata, ustaz, ada orang semayang pelik dekat surau tu. Saya duduk dekat masjid. Waktu sekolah tu budak beritahu. Kebetulan malam tu dia datang ke masjid. Saya tengoklah dia angkat takbir, memang pelik lah. Kata tuan tengok macam Ultraman tu yang macam ni. Lepas tu buatlah sesi soal jawab sikit dengan dia lepas kuliah tu. Lepas daripada sembahyang maghrib. Orang pun tua, kita pun hormat orang tua 70 tahun lebih. Badan sihat lagi. Masuk kampung ke kampung jual barang dagangan dia. Kemudian saya tanya, mana dapat ilmu ni? Dia pun ceritalah. Waktu dia belajar dekat Singapura dulu, nak belajar ilmu agama lah, pergi ke Singapura waktu muda lagi. Dia tertidur dalam masjid. Kemudian dia dalam tertidur tu bermimpi. Seorang lelaki berjubah putih, janggut putih datang menyampaikan ilmu yang dia buat sekarang tu lah. Dan dia pegang betul-betul. Kerana baginya logik, mimpi dalam masjid takkan syaitan boleh datang. Lepas tu pula mengaku ulama tah Syekh Abdul Qadir Jalani ke apa ke. Menyebabkan dia tak belajar pun ilmu di Singapura, tak tanya pun ustaz. Dia rasa dia terpilih menjadi orang yang hebat, macam seolah-olah diberi wahyu, dan dia pulang ke Sarawak dan menyebarkan ilmu tu. Daripada muda sampai 70 tahun saya bertemu dengan dia. Dan dia siap lemenekkan dia punya ajaran-ajaran dia. Saya tengok dengan gambar rajah, tak apa-apa dia lukis. Dan confirm sesat. Kerana tidak mahu bertanya dan tidak mahu belajar. Hanya memperoleh ilmu daripada mimpi. Dan mimpi itu sudah tentu syaitan yang masuk, lalu dipegang kuat-kuat. Dan akhirnya dia sesat sampai ke umur 70-an. Dan saya tak tahu dia sempat bertaubat atau tidak. Berapa kali kena tangkap oleh jabatan agama. Orang nasihat pun tak dengar. Dia rasa apa yang dia pegang itu betul. Dia pegang itu betul. Sanggup masuk ke kampung-kampung dengan umur dah 70-an kerana nak menyebarkan kesesatan. Ini bahana akibat daripada tidak mahu belajar, taksub dengan pegangan kita sendiri walaupun pegangan tersebut ternyata menyeleweng.
Dan insya-Allah pada hari ini kita akan tengok, habiskan tajuk berkaitan dengan Dajjal dulu. Kita semua maklum bahawa Dajjal ni adalah fitnah yang besar. Ulama menyebut fitnah yang melibatkan pembunuhan beramai-ramai dan juga kebuluran yang berleluasa pada masa itu. Sebab itulah orang-orang yang tidak tahan dia akan terikut dengan Dajjal. Kerana Dajjal akan memerangi orang-orang beriman dengan askarnya, dengan tenteranya. Sebab itu Nabi menyebut, kalau kamu mendengar Dajjal sudah muncul, jangan pergi dekat, walaupun sekadar untuk melihat. Kerana kebanyakan mereka yang pergi akan tersesat dengan Dajjal. Dajjal menggunakan sihir yang paling kuat. Tidak ada lagi sihir yang lebih kuat daripada sihir Dajjal. Bahkan ketika itu seluruh tukang-tukang sihir di dunia akan datang, seolah-olah memberikan bai'ah kepada Dajjal. Segala dukun-dukun, pawang-pawang di Afrika, pawang Siam, Sami, Buddha, segala bagai, akan datang memberikan sokongan kepada Dajjal dan menjadi pengikut mereka. Kerana tidak ada sihir yang lebih kuat yang Allah berikan kepada Dajjal, yang Allah beri sebagai istidraj. Dia boleh buat benda-benda pelik. Dia boleh hidupkan orang yang mati, walaupun sebenarnya yang hidupkan orang mati itu syaitan. Dia boleh masuk kampung-kampung yang sudah kebuluran, binatang-binatang sudah ramai yang mati, ramai yang telah mati, tinggal unta dan binatang-binatang yang boleh hidup lama kalau tak dapat air, contohnya unta. Maka dia akan tanya kepada penduduk kampung, terutamanya orang-orang Arab Badui yang tidak mempunyai ilmu yang mantap. Dia kata, kalau aku hidupkan balik kamu punya ternakan ni, adakah kamu nak beriman pada aku? Maka sudah tentu, siapa yang boleh hidupkan ternakan ketika mereka sangat berkehendak kepada makanan? Bayangkan, kita lapar sikit pun tak tahan dah. Tiba-tiba lapar yang panjang. Kerana sebelum Dajjal muncul akan berlakunya kemarau yang panjang. Allah tahan hujan sampai 3 tahun, akhirnya hujan tidak turun. Seluruh dunia menjadi kemarau, kecuali mereka yang ikut Dajjal sahaja. Yang Dajjal gunakan dia punya kelebihan yang Tuhan beri itu sebagai istidraj untuk menyuburkan tanaman dan memberikan makanan kepada pengikut-pengikutnya. Orang-orang yang tidak mengikut Dajjal akan kebuluran, akan kelaparan pada waktu itu. Dan ketika Nabi ditanya bagaimana umat Islam, orang beriman, makanan tak ada, maka kata Nabi, cukup dengan kamu berzikir, membaca tahmid alhamdulillah, tasbih subhanallah, takbir alhamdulillah, takbir Allahu akbar, dan tahlil la ilaha illallah. Zikir-zikir inilah yang akan mengenyangkan orang-orang beriman pada waktu itu. Memang sekarang kita berzikir tak kenyang, sebab situasi belum berlaku. Pada ketika situasi Dajjal telah menyebabkan kebuluran kepada umat Islam, pada waktu itu Allah turunkan pertolongannya, yang mana mereka yang berzikir dengan zikrullah, sama ada subhanallah, alhamdulillah, itu menjadi makanan kepada orang beriman, menyebabkan mereka dapat meneruskan kehidupan. Dan juga Dajjal boleh menghidupkan orang yang mati. Dan kata ulama, sebenarnya yang merupakan orang yang mati itulah syaitan-syaitan. Dajjal akan pergi berjumpa dengan orang-orang kampung yang tak ada ilmu sangat, yang disebut dalam hadis orang-orang pendalaman. Maka tunjukkan kubur nenek kamu, kubur bapa kamu, kami akan keluarkan balik, hidupkan semula. Dan akhirnya keluar betul, sebiji macam mak asal mak sebenar dia. Sebenarnya itu bukan, itu syaitan yang berupa. Kerana setiap manusia ada korin, ada syaitan pendamping yang akan menemani kita. Tak ada siapa pun yang boleh terlepas daripada korin, tuan-tuan. Setiap orang, Nabi sendiri pun ada korin. Cuma kata dalam hadis, korin Nabi telah diislamkan dengan 2 riwayat. Ada kata korin Nabi tidak Islam pun, cuma dia tidak boleh menggoda Nabi. Adapun kita, korin kita, dia akan menjadi kuat kalau kita melakukan maksiat. Dia akan menjadi lemah kalau kita melakukan ibadah. Maka korin-korin itulah akan menyerupai datuk nenek itu pada waktu tersebut. Macam inilah, kadang-kadang ada orang meninggal dunia, tiba-tiba balik semula. Contoh Kak Limah lah, bukan Kak Limah sini. Hantu Kak Limah dulu kan, famous kejap. Balik Kak Limah tu. Kak Limah tu dah meninggal dah. Mana ada orang dalam kubur boleh balik?
Tak usah percayalah yang balik-balik apa semua tu, bukan dia dah tu. Orang duduk dalam alam barzah tak boleh balik dah. Saya tahu ini bukan alam barzah, bukan macam PKP kat dunia. Kan? Ada masa boleh lepas, tunjuk surat apa semua. Ni tak ada dah, tak boleh balik. Habis tu yang serupa sebiji macam dia, kain batik macam Kak Limah, sanggur-sanggur macam Kak Limah contoh. Itu syaitan, korin dia yang menyerupai. Sama ada untuk memfitnah Kak Limah tersebut, supaya orang tuduh Kak Limah ni pelera hantu lah, apa, jerangkung, bagai semua. Sebab tu orang-orang dahulu bila berlaku kematian, mereka akan berkumpul untuk membaca ayat-ayat Al-Quran yang kita namakan tahlil tersebut. Dalam komponen tahlil kita ada baca ayat kursi, kita ada baca lillahi ma fis sama, dan lillahi amanar rasul yang disebut khawatin suratil Baqarah. Khawatin suratil Baqarah, dia boleh menyelamatkan, boleh menghindarkan rumah tersebut daripada gangguan syaitan sekurang-kurangnya 3 hari. Dan kalau tuan rumah tu baca lagi, maka akan berterusan. Sebab tu rumah kita jangan tak baca khawatir surah Al-Baqarah amanar rasul. Kalau boleh baca mak surat lagi bagus setiap petang. Dia akan melindungi premis itu daripada gangguan syaitan. Dan kalau nak masuk rumah baru, baca surah Al-Baqarah. Kita tak masuk rumah baru baca surah Yasin. Surah Yasin ayat Quran, tetapi Nabi tak mention surah Yasin sebagai penyelamat daripada syaitan. Yang Nabi sebut dalam hadis surah Baqarah, tidak akan dimasuki syaitan rumah yang dibaca suratul Baqarah. Kena ingat kelebihan surah Al-Baqarah tu, Tuhan dah sebut macam tu. Macam surah Al-Muluk, penyelamat daripada azab kubur. Bacalah kalau orang nak selamatkan pada azab kubur. Dia ada kelebihan. Kalau yang Nabi dah beritahu kelebihan, kita kena pegang kelebihan itu. Macam surah Al-Kahfi, baca hafal 10 ayat, sama ada yang pertama atau terakhir, usima minad dajjal, selamat daripada dajjal. Tak payahlah kita guna logik akal. Dajjal hebat ustaz, takkan kena hafal 10 ayat surah Kahfi itu selamat? Ya, ini Nabi cakap. Dan Nabi cakap macam tu, terima je lah. Mana boleh guna logik akal lagi pada hadis yang Nabi telah sebut. Kalau guna logik akal pada agama, banyak perkara agama yang orang tak nak. Contohnya di bandar-bandar besar, kalau tengah-tengah jam, mungkin orang akan bermesyuarat, subuh tak payah buat lagi. Kalau subuh waktunya lewat, orang nak kejar paskat, nak kejar kerja, maka mungkin subuh ditiadakan. Dengan sebab ikut logik akal. Agama tidak boleh ikut logik akal. Lau kana ad-dinu bir-ra'yi lakana batinul khuffi afsahu afdalu bil masah. Kalaulah agama itu boleh dipikir dengan akal semata-mata, guna logik akal, pandangan saya, mengikut hemat saya, maka menyapu khuf, iaitu stokin kulit, bagi orang bermusafir atau bermukim, sepatutnya sapu di bawah dengan air, bukannya di atas. Kerana yang tempat kita pijaknya ialah bawah yang kotornya. Tapi kenapa suruh sapu di atas? Kerana agama bukan boleh fikir dengan akal. Kadang-kadang ada yang kita tak boleh fikir dengan akal, kita kena terima. Walaupun tak ada kajian saintifik menunjukkan keberkesanan apa yang kita buat, tetapi kalau agama suruh buat, maka kita tetap buat. Dan kalau ada kajian saintifik yang menyokong, maka itu nilai tambah yang kita alu-alukan. Contoh, bersedekah. Nabi kata bersedekah boleh mengubati penyakit. Katalah tak jumpa kajian saintifik kaitan sedekah dengan mengubat penyakit atau menyelamatkan diri daripada penyakit, kita tetap akan bersedekah kerana kita dengar nasihat Nabi. Dan akhirnya kajian ditemui, mereka yang suka bersedekah dan memberi pertolongan kepada orang, dia akan menimbulkan kegembiraan dalam hatinya. Dan kegembiraan dalam hatinya itu menyebabkan dia punya sistem imunisasi tubuh dia menjadi kuat, dan menyebabkan kalau ada penyakit boleh hilang, dan kalau ada kalau belum kena penyakit dia boleh selamat. Iman Al-Hakim dalam kitab pengarang kitab Al-Mustadrak terberitahu dia pernah kena kudis di mukanya selama setahun. Dia berubat rata-riti tak baik-baik penyakit tersebut. Akhirnya gurunya berkata, letakkan air di depan rumah kamu, sedekahkan, biar orang minum.
Dan orang Arab sangat menghargai air kerana sumber minuman kepada mereka. Tak sampai seminggu. Tak sampai seminggu dia tak bubuh ubat pun. Penyakit kulit yang kena pada mukanya sembuh. Dan dikatakan kulitnya lebih baik daripada sebelum ini. Dan selepas itu dia masih hidup sihat. 20 tahun kemudian barulah dia meninggal dunia. Sebab Nabi dah sebut dawu mardakum bis sadaqah. Ubatkanlah penyakit-penyakit kamu dengan sedekah. Imam Ibnul Qayyim mengatakan bahawa sedekah, sesiapa yang bersedekah ibarat dia telah merekrut bodyguard untuk menjaga dia. Dan ketika dia tidur malam, bodyguard akan menjaga dia. Dia akan selamat daripada sihir, akan selamat daripada ain, akan selamat daripada gangguan manusia. Dan mereka yang tidak mahu bersedekah, tidak mahu infakkan harta, tidak mahu berzakat, seperti mereka yang punya musuh yang ramai dan tidak ada bodyguard yang menjaga mereka, maka cepatlah mereka akan kena serangan. Sebab tu kita tengok orang-orang yang suka bersedekah, tengok hidup dia Allah Ta'ala beri kesihatan dan berikan banyak kebaikan-kebaikan dalam hidup dia. Jadi Dajjal ni fitnahnya besar, sehingga kan kita diminta baca dalam sembahyang waktu tahiyat tu, lepas tahiyat tu baca doa Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr wa a'udzubika min fitnatil masih ad-dajjal. Itu disebut. Dan di antara perlindungan daripada Dajjal, jangan kita jumpa Dajjal. Cara nak mengelak Dajjal, Dajjal tak keluar lagi sekarang. Proksinya sudah bekerja, tentera-tenteranya sudah bekerja. Dan kalau kita tidak membenteng diri kita dengan ini, mungkin kita akan terpengaruh dengan proksi Dajjal. Maka 10 ayat surah Al-Kahfi cuba tolong hafalkan. Dan kalau boleh dalam doa tadi, dalam tahiyat Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masih ad-dajjal wa qina azaban nar, jangan tinggal. Itu di antaranya bagi ketika sebelum Dajjal muncul dan selepas Dajjal muncul. Dan saya dah beritahu dulu kenapa surah Al-Kahfi, kerana ulama memberitahu ketika pemuda-pemuda yang berjumlah beberapa orang itu dengan anjing mereka berada dalam gua, bersembunyi dalam gua, guanya tidak tertutup pintunya. Orang lalu lalang, dia bukan jauh pun daripada kampung dia. Sebab bila dia bangun tidur 300 tahun tu, dia lapar perut, dia pergi cari makanan. Makna bukan jauh pun, dia balik semula kampung dia. Anak-anak muda, kenapa orang tak nampak dia? Allah lindungkan dia. Walaupun orang lalu lalang ikut situ hari-hari, dia pergi masuk hutan cari kotak ali, bagai sesemua tu, lalu ikut situ, tapi tak nampak. Allah lindungkan dia. Anjing dia ada duduk depan, tak nampak. Bukan sehari 2 hari tak nampak, 309 tahun mengikut kalender hijrah, dan 300 tahun mengikut kalender Masihi. 300 tahun tak ada orang nampak. Takkan dalam masa 300 tahun tak ada orang pergi lalu situ? Ramai je lalu, tapi Allah selamatkan. Sebagaimana Allah selamatkan Ashabul Kahfi sehingga dia tidak boleh dilihat oleh orang pada waktu itu, maka mereka yang menghafal ini juga tidak mampu diapa-apakan oleh Dajjal, dan mungkin Dajjal juga tidak dapat melihatnya. Tuan-tuan, ayat Quran ni kena jadikan amalan. Dia akan berguna bila kita terdesak. Dia bukan boleh buat uji kaji. Tuan-tuan jangan nak apa Quran nak buat test. Tuhan tak beri test-test ni. Dia kena buat dengan yakin. Contohnya orang tua kata waja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Yang dikatakan Nabi nak hijrah, Nabi baca ayat ni menyebabkan orang tertidur semua. Yang kita nak test-test ayat ni, kita pun baca pergi kat Roblox PKP tu kan, dekat tu, kita pun baca. Lepas tu kena tahan. Kita pun cakap ustaz nipu, kena juga pun. Siapa suruh test? Ayat Quran tak boleh test. Tapi kalau terdesak, insya-Allah. Cuba baca. Terdesak ni, nak pergi mana-mana, misalnya terpaksa lalulah, kita pun baca. Insya-Allah tak nampak dia. Tapi terdesaklah, jangan test. Jangan nak coba-coba. Ini bukan cerita Piramli, cobaan nak buat betul terus. InsyaAllah Allah akan tolong kita dengan barakah pengamalan kita terhadap ayat-ayat Al-Quran. Tu. Jadi kena baca semua tu kalau nak selamat daripada Dajjal.
Dan malam ni kita pakat baca surah Kahfi lah. Dan bila dengar Dajjal datang, jangan pergi. Man sami'a bid Dajjal fal yan'a anhu. Barang siapa mendengar Dajjal, maka bersembunyi darinya. Kita tak mampu nak lawan Dajjal. Nabi tak suruh lawan pun. Ini bukan soal pengecut. Ini soal mengikut arahan Nabi SAW. Nabi suruh bersembunyi, sembunyilah. Ada ketika Nabi suruh lawan musuh. Ada ketika Nabi suruh bersembunyi. Lawan ke bersembunyi ke ikut Nabi, semua betul. Kadang-kadang benda tu, contoh sekarang, kita pakai minyak wangi sekarang bagi orang lelaki, sunat. Tapi cuba kita ihram. Ihram haji, ihram umrah. Pakai minyak wangi, kena bayar dam. Kena bayar denda. Potong kuku, sunat. Tapi kalau kita tak ingat potong kuku, tiba-tiba sampai sana kita pun pakai dah ihram, kuku panjang, tak boleh potong. Kerana Nabi yang larang. Buat ibadat bukan ikut seronok kita. Rasa nak buat, rasa dance, suka, tak. Ibadat mengikut Nabi SAW. Kalau Nabi suruh tinggal, tinggal. Nabi suruh buat, buat. Macam PKP ni. Memang Nabi suruh rapatkan saf. Memang betul. Tetapi dalam menyelamatkan nyawa dengan melakukan perkara sunat, mana penting? Kalau rapat-rapat, kemungkinan akan kena penyakit COVID. Kemungkinan. Dan penyakit COVID memang membunuh. Ada ramai yang dah meninggal dunia, terutama orang berisiko. Sedangkan rapatkan saf hanya sunat. Menyelamatkan nyawa wajib. Bila bertembung dua mudarat, renggangkan saf mudarat sebab tak ikut sunnah. Tapi kalau rapat lagi mudarat, menyelamatkan nyawa. Bila bertembung dua mudarat, kena ambil mudarat yang lebih ringan. Mudarat yang lebih ringan, renggangkan saf. Dan kita lebih terjamin keselamatan. Renggangkan saf, lebih terjamin. Sedangkan yang sunat kita, tak apalah sunat kita tinggal pada waktu ni. Bukan menjejahkan sembahyang pun. Tuhan beri kelonggaran banyak. Ketika kita musafir sebagai contoh, tak ada kiblat, tak nampak kiblat, tak tahu kiblat belah mana, tengok matahari pun hujang, tak tahu mana. Kemudian apa nak buat? Mengadaklah ke mana-mana. Mengadak ke mana-mana. Bila mengadak ke mana-mana, tak kisah. Sah sembahyang tersebut. Kelonggaran Tuhan beri. Tu. Ni nak keras dia, nak buat dia je tahu sunnah. Macam ulama-ulama ni tak tahu sunnah. Apa bodoh semua ulama-ulama dunia kalau fatwa ni. Ulama Mesir, ulama Saudi, ulama Algeria, ulama Malaysia tu semua tak erti agama belaka. Kau je pandai agama. Geram juga kadang. Ikut je lah. Bukan payah now pun. Bah kalau kena kau nak tanggungjawab. Awak tak apalah sihat, yang orang tua ni yang macam-macam penyakit tiga serangkai bagai ni, mereka berisiko. Jangan pentingkan diri sendiri. Awak betul lah sihat, awak kena COVID, duduk hospital 7 hari, tak makan ubat pun baik sebab antibody awak kuat. Awak tak ada penyakit lagi. Tapi kena tengok orang tua apa semua ni, kanak-kanak dan sebagainya. Ini orang budaya pentingkan diri sendiri. Tidak tahu mana fiqhul aulawiyat, mana keutamaan dari sudut fiqh. Belajar tu biar habis. Jangan nak semangat je. Ikut agama ni. Ikut agama ni dia ada disiplin dia. Kalau agama semudah macam tu je, ni sunat. Merenggangkan saf ni bukan sunat. Ada ikut dia sunat. Kalau senang itu mengeluarkan hukum, ramai orang boleh jadi mufti. Usul fiqh nak letak ke mana? Qawaidul Faqihah nak letak ke mana? Hadis-hadis bagai-bagai semua yang ada tu nak letak ke mana? Pendapat-pendapat ulama silam nak letak ke mana? Dah baca ke buku Bazlul Ma'un fi Fadlit Ta'un yang ditulis oleh Ibn Hajar Al-Asqalani 590 tahun lalu, yang berkaitan dengan pandemik, berkaitan dengan wabak. Dah kaji ke hadis-hadis tentang wabak? Dah tengok ke bagaimana Sayyidina Umar mematuhi SOP dengan tidak masuk ke Syam kerana waktu itu wabak berlaku di Syam. Dan bila orang bertanya kenapa buat macam ni, sedangkan semua qada dan qadar Allah telah takdirkan, Sayyidina Umar menjawab, nafira min qadarillah ila qadarillah. Kita lari daripada qada Allah
kepada qada Allah yang lain. Kerana qada Allah kita tak tahu. Nak kena juga. La yughnil hazal minal qadar. Tidak akan bermanfaat langkah berjaga-jaga bila berhadapan dengan qada dan qadar. Betul? Berjaga macam mana kalau nak kena juga tuan-tuan. Tetapi kita diperintahkan mengambil langkah berjaga-jaga. Soal kena itu bukan kerja kita dah. Itu qada dan qadar Allah. Sebab tu kata Ibn Taymiyah, qada Allah ni kata para ulama yang ditulis oleh Dr. Abdul Qadir Zaidan, dia kata qada Allah ni perkara yang berlaku pada kita ni yang termasuk qada dan qadar Allah ni ada dua jenis. Ada yang boleh kita usaha. Nak adjust. Kita sakit, kita ubat penyakit. Itu kita boleh adjust, usaha. Kita tak kena penyakit, kita berjaga untuk mengelakkan tu. Tapi di sana ada yang kita tak boleh buat apa dah. Nak berlaku kematian, tak boleh buat apa. Harta kita nak hilang, tak boleh buat apa. Yang jenis kita boleh buat apa ni, yang boleh kita usaha ni, kalau berlaku pada kita apa semua, setelah usaha kita berlaku juga, maka kita kena reda. Jangan petikaikan lagi. Kalau jangan. Kerana kata Nabi, kalimah kalau itu menyebabkan syaitan akan masuk. Syaitan akan cakap, betul lah kalau kau buat macam ni tak akan jadi punya. Sebab kau tak buat macam tu. Akhirnya qada dan qada Allah ke laut dah. Tak yakin dengan qada dan qada Allah. Rasa diri boleh ubah keadaan. Sedangkan qada dan qada Allah rukun iman. Jaga-jaga tuan-tuan. Dia rukun iman. Sebagaimana percaya pada Allah, percaya pada malaikat, rukun iman. Jangan sekali-kali tercarik qada dan qadar Allah. Sebab tu kalau dah berlaku, terima. Jangan cakap apa lagi. Dan kalau berlaku benda yang kita tak boleh adjust, jangan terlalu bersedih. Kerana ini qada dan qadar Allah. Perkara yang buruk pada kita kadang-kadang akan memberi kebaikan pada kita dalam jangka masa panjang. Allah Ta'ala bila tarik sesuatu, dia akan beri yang lebih banyak. Kadang-kadang manusia ada yang tidak sampai ke tahap dengan amalan dia, tetapi Allah mahu meningkatkan dia punya manzilah, kedudukannya di sisi Allah. Maka Allah jadikan penyakit, Allah jadikan kematian keluarga, Allah jadikan apa-apa bala menimpa dia. Dan dengan sebab kesabaran dia menerima qada dan qadar Allah, Allah akan angkatkan darjat dia. Sedangkan amalannya tidak mampu mengangkat darjatnya di sisi Allah. Sebab tu kena terima. Memang sedih, memang kita rasa kecewa mula-mula, tapi ingat qada dan qadar Allah. Qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh kata apa, kita semua ni makhluk. Kita ni sendiri kepunyaan Allah. Apa nak komplain Allah? Dia lebih tahu pada kita. Zat Allah ni, Allah Subhanahu Wa Taala ni, dia sangat-sangat bijak. Kalau dia beritahu sesuatu, apa kena kepada kita sesuatu, mungkin kita nampak macam tak kena dengan selera aku. Tunggu 3 bulan, 4 bulan, setahun, 2 tahun, akhirnya kita akan nampak hikmah di sebalik yang kena pada kita. Kalau kita tak nampak sepanjang hidup pun, percayalah, dia memberi kebaikan tanpa sedar kepada kita. Mungkin kita menjadi lebih dekat dengan Allah, lebih apa. Tuan-tuan cuba tengok orang sakit, bagaimana dia dengan Quran. Ketika dia tidak membuka Quran dan tidak membelek Al-Quran, lalu Allah berikan penyakit pada dia, maka dia membelek Al-Quran. Itu memberi kebaikan kepada dia dari satu sudut. Sedangkan inilah bekalan yang nak bawa ke akhirat. Inilah yang nak bawa ke akhirat. Walaupun nampak macam dia sakit, tapi belek Al-Quran. Saya dulu waktu kena mula-mula sakit, beberapa tahun dulu sebelum belajar Darus Syifa. Ni saya bukan nak menunjuk tuan-tuan, tapi nak cerita sakit punya pasal. Saya boleh baca surah Al-Baqarah tiap-tiap hari. Surah Al-Baqarah 286 ayat. Setiap hari selama hampir setahun. Sekarang dah sihat ni, tak ada harapan. Waktu sakit dulu, surah Al-Baqarah tiap-tiap hari. Kadang-kadang Allah beri kebaikan. Siapa hafal surah Yasin kerana sakit? Kau tak sakit, duk baca surah Yasin, tak hafal pun tiap-tiap minggu baca surah Yasin. Dia boleh dengar lah, kalau orang salah dia rasa macam pelik kau baca.
Tetapi dia suruh dia hafal, dia tak boleh hafal. Cuba sakit sekali. Tapi jangan minta sakit lah. Allah Ta'ala ni kalau dia tarik satu beri, kita kena itu. Itu qada dan qadar Allah. Rukun iman ni dia kena percaya je. Kalau siapa kaji mendalam sangat qada dan qadar, iman dia boleh rosak. Jangan nak kaji mendalam. Kita serah pada Allah. Tuhan suruh ikhtiar, ikhtiar. Tuhan suruh buat ni, ulama suruh patuh SOP, patuh SOP. Kalau terjadi juga apa juga, terima. Jangan menyalahkan sesiapa. Itu qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala. Bab tu kena belajar betul-betul bab akidah ni tuan-tuan. Rukun iman tu kena belajar betul-betul. Percaya kepada Allah tu kena belajar betul-betul apa makna percaya pada Allah tu. Tak kisahlah nak belajar yang sifat 20 ke apa, janji belajar yang boleh mengenalkan kita pada Allah. Kemudian percaya pada Rasul, pada malaikat. Berapa orang malaikat? 10 tu kurang-kurangnya hafal lah nama tu dan tugas-tugas dia. Bukan Tuhan suruh hafal 20 pun 10 je. Saya tahu nama malaikat Tuhan buat semua ringkas-ringkas satu perkataannya. Bukan macam nama cucu-cucu kita. Siti Corona Santanizer apa? Contoh. Pendek je. Jibril, Mikail, Israfil, Israel, Munkar, Nakir, Rakib, Atid, Malik, Ridwan. Kemudian tengok tugas-tugas dia. Belajarlah betul-betul. Baca buku apa semua. Kemudian para rasul pula. Nama pendek-pendek. 25 orang je yang wajib diketahui. Takkan sepanjang hidup kita tak boleh nak tahu ni. Kemudian hari kiamat ni, yang Dajjal kita belajar ni, termasuk yang berkait dengan hari kiamat. Dan qada dan qadar. Ni kadang-kadang tak belajar qada dan qadar. Tu bila berlaku apa-apa semua, jadi tak boleh nak itu. Tindakan tu. Sebab tu bila kita belajar kita tahu. Sebab hidup ni tuan-tuan bukan lama sangat atas muka bumi ni. Kita tunggu giliran je. Anak kita dah makin besar. Apa erti? Zaman kita sudah mula semakin dekat berakhir. Kalau cucu-cucu kita sudah semakin ramai, cucu adalah merupakan mesej daripada Allah bahawa zaman kita sudah mula berakhir. Kerana pengganti kita sudah muncul. Dan ada pengganti kita yang sudah besar dah. Tengok cucu, tengok aku dulu macam ni lah. Waktu atuk kau dah tak ada dulu. Tak lama lagi atuk pun tak ada. Bila dah jadi macam tu, ingat macam tu, tu yang kita nak belajar, bersedekah tak berkira, apa menuntut ilmu, buat kebaikan, apa semua. Sebab kita fikir bahawa kita akan, ni kalau fikir dunia, fikir kerja, fikir apa, dah pencen, dah fikir nak cari harta dunia sampai, komitmen tak ada. Kalau ada orang ada komitmen tu lain lah. Kalau ada komitmen tak ada dah. Kalau orang ada komitmen teruskan bekerja tidak salah. Sampai mati tak ada hal. Tapi kalau komitmen sudah tak ada apa semua, alangkah eloknya masa yang kita ada tu kita gunakan. Waktu kerja dulu mungkin kita tak sempat itu, tak sempat ini, tak sempat nak apa ayat tu, tak sempat nak apa ayat ni, tak sempat nak belajar hadis tu, tak sempat menuntut ni. Maka kita ambil peluang. Tergunakan peluang tersebut. Ni kadang-kadang pencen pun tak nampak lagi muka kat masjid. Tak nampak lagi kat surau. Pergi mana? Takkan depan televisyen lagi. Tak puas-puas kau tengok televisyen daripada muda sampai tua. Kita ni memang dalam televisyen ada. Jadi nak suruh kita duduk depan tu kan. Sekarang ni petang-petang cerita Hindustan apa dah, yang berkaitan jin, mengaruk-ngaruk saya tengok. Tapi orang suka je benda-benda macam tu. Jadi kita kena fikir tu. Jadi Dajjal ni akan last kali Dajjal akan binasa di tangan Nabi Isa AS. Dia akan binasa di tangan Nabi Isa AS. Dan Dajjal disebut dalam hadis dia tidak dapat masuk 4 buah negara, 4 buah tempat, iaitu Mekah, Madinah, Baitul Maqdis dan juga Tursaina. Tursaina tempat Nabi Musa AS bermunajat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tempat-tempat ini Dajjal tak boleh masuk kerana dijaga oleh para malaikat. Sebab itulah di antara cara untuk menyelamatkan daripada Dajjal, pergi ke Mekah dan Madinah. Tapi tak boleh lah nak pergi kot pada masa tersebut. Sekarang pun tak boleh pergi dah.
Mekah Madinah, apatah lagi Dajjal muncul nanti. Jadi orang-orang yang berada di Mekah Madinah tu untunglah dia. Kelebihan ini memang ada pada dia. Kita tak boleh buat apalah. Dan kita yang berada di pengkalan masing-masing, jaga diri, berzikir banyak pada waktu tu. Jangan sekali-kali nak keluar. Walaupun orang dah viralkan Dajjal muncul mungkin di Putrajaya, mungkin sampai di Melaka Sentral ke apa semua. Jangan nak buat rombongan cekiah nak pergi tengok. Kerana siapa yang tengok Dajjal dia akan terpengaruh. Dan mungkin dia akan menjadi kafir dengan sebab tersebut. Dan selepas mereka menjadi pengikut Dajjal, biasanya mereka tidak akan kembali lagi kepada Islam yang sebenar. Ini bahaya Dajjal. Bila Nabi Isa turun di Baitul Maqdis, Nabi Isa turun di Damsyik, di Menara Syarqiyah di Damsyik, lalu orang pun berkumpul pada masa itu. Imam Mahdi ada, Imam Mahdi pun tak boleh lawan Dajjal. Dia telah memimpin peperangan sebelum itu, termasuk peperangan Armageddon, dan dia telah menang. Tapi dia tidak dapat membunuh Dajjal. Azan dulu, kemudian kita sambung sikit lagi. Okay, Dajjal tadi, bila dah dengar Nabi Isa turun, Nabi Isa turun pada waktu sahur, dekat nak subuh. Dan ada yang kata dia turun ketika qamat. Dia masuk ke masjid ketika qamat. Dan orang mempersilakan dia untuk menjadi imam. Dengan berkata, wahai ruh Allah, gelaran kepada Nabi Isa AS. Majulah kamu ke depan untuk menjadi imam. Lalu Nabi Isa kata, biarlah yang menjadi imam orang lelaki ataupun pemimpin dari kalangan kamu. Pada waktu itu Imam Mahdi lah. Ulama membahaskan hadis ini, dia kata kenapa Nabi Isa tidak mahu menjadi imam? Kerana Nabi Isa nak beritahu pada dunia pada waktu itu dia datang bukan membawa ajaran baru. Dia juga sembahyang subuh mengikut cara yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kerana kalau ikut sembahyang subuh Nabi Isa bukan 2 rakaat. Nabi Musa sembahyangnya 50 waktu. Maka Nabi Isa pun
Imam Mahdi menjadi imam kepada Nabi Isa alaihissalam, kepada Nabi Isa dan semua orang lain. Dan bila Dajjal mendengar Nabi Isa sudah turun, dia akan mencair seperti garam yang terkena air. Segala sihir-sihir dia yang hebat-hebat, yang boleh hantar hujan lah apa segala bagai, hidup orang mati secara sihir, semua tu semua hilang belaka dah bila dia dengar Nabi Isa sudah turun, kerana dia tahu ajalnya sudah sampai, lawannya sudah tiba. Sebab kita dah beritahu, ulama cakap bahawa Dajjal yang tidak dimatikan oleh Allah berada di bumi. Dia hanya akan dibunuh oleh yang tidak mati yang berada di langit sekarang, iaitu Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa perawakannya tidak tinggi, tidak terlalu rendah. Kulitnya kemerahan seperti orang keluar daripada tempat permandian. Dulu ada orang mandi, uap apa semua tu kan, keluar daripada tu orang kulit putih akan jadi kemerahan. Dan rambutnya lurus. Adapun Nabi Muhammad SAW rambutnya ikal, dia lurus dan sampai mencecah bahu. Dan seperti ada mutiara yang berguguran pada rambutnya, seolah dia keluar daripada tempat air. Rambutnya basah. Dan dadanya bidang. Tubuhnya berbulu, maknanya ada bulu-bulu macam Nabi SAW ada bulu dada dan sebagainya, dengan bulu lengan dan sebagainya. Dan Nabi Isa ni sudah tentu handsome lah, kerana tidak ada para Nabi kecuali mereka diberikan dengan perawakan yang paling menarik, yang paling hebat pada zaman tersebut. Maka bila Nabi Isa turun ni, dia akan membunuh Dajjal dengan senjata yang dia bawa. Dia terjemah dalam buku ni badik. Badik tu macam pisau atau macam kerih. Ada yang kata tombak. Tidak penting senjata apa yang digunakan oleh Nabi Isa AS. Kalau panjang umur kita tengoklah. Tak perlu nak bertengkar. Kan ada yang beritahu keris pula kan. Jadi tak kira. Yang pentingnya Dajjal tu mati. Dan Nabi Isa turun, antara mukjizatnya, nafas Nabi Isa AS akan sampai sejauh mata memandang. Dan tidak ada orang kafir yang terhidu bau nafasnya kecuali akan mati. Ini hanya orang kafir saja. Itu kelebihan mukjizat yang beri. Dan pada masa itu bila Dajjal dibunuh, semua pengikut-pengikutnya dari kalangan Yahudi akan melarikan diri. Dan inilah hadis yang disebut, bila mereka sembunyi di sebalik batu, batu pun akan bercakap, Ya Ruhullah, Ya Ruhallah, wahai Ruh Allah. Yahudi di belakang aku. Dan dalam hadis yang lain sebut, Ya Abdullah, wahai hamba Allah, iaitu orang-orang beriman, di belakang aku ni Yahudi, datang bunuh. Batu pun akan bercakap, kecuali satu batang pokok yang dinamakan pokok warqah. Dan beritahu pokok ni sahaja kalau Yahudi sembunyi belakang dia tak akan beritahu. Dan pokok ni telah ditanam dengan banyaknya di Israel, di lapangan terbang Haifa, Israel dan sebagainya, kerana mereka percaya dengan hadis ni. Orang Yahudi percaya pada Nabi, cuma mereka tak ikut Nabi kerana kerah kepala, mereka ada agenda dan kepentingan mereka sendiri, dan mereka melupakan kebenaran walaupun mereka kenal Nabi macam kenal anak lelaki mereka sendiri. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka kenal Nabi Muhammad SAW macam kenal anak lelaki mereka sendiri. Dan insya-Allah dalam pertemuan lain kita habiskan tentang Nabi Isa. Tidak lengkap kalau kita bercerita tentang Dajjal lalu kita tinggalkan kisah Nabi Isa AS, kerana Nabi Isa dan kisah Dajjal adalah kisah yang sinonim, yang ada perkaitan. Dan kita tengok berapa lama Nabi Isa memerintah di bumi. Adakah Nabi Isa kahwin atau tidak? Dan bagaimana Nabi Isa meninggal dunia? Dan apakah yang telah Allah tindakan Nabi Isa buat setelah dia mentadbir di bumi? Apakah polisi-polisinya yang telah dilakukan Nabi Isa? InsyaAllah hadis akan memberikan penerangan kepada kita, kerana Nabi tidak mengutuskan, tidak menyampaikan ajaran melainkan ajaran yang putih bersih, seolah-olah seperti siang hari yang penuh dengan apa? Yang bersinar dengan mentari. Maka ajaran Islam jelas. InsyaAllah kita akan sambung nanti berkaitan dengan itu. Barulah lepas Nabi Isa nanti barulah kita masuk balik kepada hadis 40 kita penawar bagi hati ini. Jadi itulah sahaja pada malam ini. Kita tangguh dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr lilladzina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq tawasaw bis sabr.